Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita, pembinaan jalan baharu telah diluluskan sebagai laluan alternatif ke Pekan Darul. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Datuk Abang Openg berkata, beliau membuat keputusan tersebut setelah mendapati laluan ke Darul kini semakin sesak dengan bilangan kenderaan yang bertambah. Jelasnya laluan baharu ini akan dibangunkan melalui pendekatan pembangunan menyeluruh di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang (RADDA). Dan oleh itu saya telah membuat keputusan untuk kita mempunyai aliran jalan Circular Road yang akan menghubungi kawasan pembesaran Pekan Darul, New Township. Dan ini bermakna jalan yang ada sekarang akan dihubungi dengan jalan yang baru di belakang ini, di tepi sungai, yang akan menjadi satu laluan yang boleh meringankan lagi traffic light kenderaan yang datang ke Darul. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas Majlis Penangguhan Pesta Darul 2023 dan Majlis Penyerahan Tapak Projek-Projek Rakyat Daerah Darul di Pekan Darul pada Ahad. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, lebar jalan baharu tersebut akan ditetapkan pada 60 meter memandangkan terdapat perancangan untuk membesarkan jalan berkenaan menjadi jalan kembar atau dual carriageway. Sementara itu, beliau memberitahu peningkatan jaringan jalan raya sekitar bahagian Mukah dan Serikeh termasuk Darul, Pulau Beruit dan Tanjung Manis akan merancangkan lagi pembangunan ekonomi setempat. Terdahulu, Premier Sarawak turut menyaksikan penyerahan tapak bagi beberapa projek rakyat termasuk projek pembinaan pasar tani daerah Darul, projek tapak sehenti Anjong Usahawan, projek Masjid Kampung Tebaang dan projek Bina Baru, Pusat Pemulihan dalam Komuniti Daerah Darul. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari juga melakukan lawatan ke tapak pameran pembangunan Pesta Darul untuk menyaksikan perkembangan terkini projek-projek yang dijalankan di bahagian Mukah. Berita seterusnya, Pengerusi Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati, Puan Sri Dato' Amma Jumaani Tun Tuan Kubujang telah menyantuni 4 daripada 5 keluarga yang terjejas akibat insiden kebakaran di kawasan Rancangan Perumahan Rakyat RPR Batu Kawah yang berlaku 28 Ogos lepas. Beliau yang juga isteri kepada Premier Sarawak berkesempatan memberi sumbangan berbentuk wang tunai dan makanan untuk para mangsa serta meluangkan masa berbual bersama mereka di Dewan RPR Batu Kawah Kuching pada Ahad. Puan Sri Dato' Amma Jumaani kemudiannya melawat ke rumah-rumah yang terbakar dalam insiden berkenaan. Dalam kejadian tersebut, sebanyak 5 rumah dijilat api yang mana 2 daripada 5 keluarga terjejas telah ditempatkan di Dewan RPR Batu Kawah. Difahamkan, mangsa terlibat turut menerima sumbangan berupa makanan kering dan pakaian daripada penduduk Kampung Gita. Hadir sama Tim Malam Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undang Negeri Arun Batu Kawah, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian serta isteri Datin Seri N. Ong Seok Yen dan Pengurusi Majlis Pembenaran Padawan Tan Kai. Manakala Sarawak mencatatkan sejumlah 226 kes positif human papilloma virus HPV bagi tahun 2023 setakat 22 Ogos lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, tiada kes dicatatkan pula bagi pra-kanser maupun positif kanser. Jelasnya jumlah kes-kes tersebut dikesan daripada 3,587 wanita Sarawak yang telah menjalani program saringan kanser cervix iaitu ujian HPV DNA pada tahun ini. Katanya lagi, berdasarkan laporan Registri Kanser Kebangsaan Malaysia 2012-2016, Sarawak mencatatkan kadar insiden kanser cervix yang paling tinggi iaitu 9.6 kes bagi setiap 100,000 wanita setiap tahun. Sehubungan itu, ujarnya berikutan kadar insiden yang tertinggi pada tahun ini, negeri ini diberikan jumlah sasaran tertinggi iaitu dari 4,200 kes kepada 12,000 kes. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Program Jelajah Kasih WCARE, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Segulai Sejalai di Dewan Masyarakat Kampung Muara Tebas, Kuching pada Ahad. Justru Datuk Seri Nancy menyeru agar golongan wanita terus peka terhadap penyakit kanser cervix dengan melakukan ujian HPV DNA yang telah disediakan secara percuma di 3 klinik Nur Sejahtera LPPKN yang terletak di Kuching, Sibu dan Miri.
Sementara itu, ketika ditemui media, ahli Parlimen Santubong itu menambah, kementeriannya komited melakukan program seperti ini di Sarawak, memandangkan Sarawak mencatatkan kadar insiden kanser cervix tertinggi untuk sesebuah negeri. Peringkat kebangsaan kita sama juga berterusan, it's a continuous activity dan Sarawak nampaknya lebih tinggi sebagai sebuah negeri ya. Jadi yang lain itu tidak begitu ramai walaupun ianya meliputi seluruh negara. Jadi kita memberi tumpuan juga kepada Sarawak. Mungkin agak sukar untuk mereka datang pergi ke tempat-tempat yang mereka nak menjalankan pemeriksaan. Maka sebab itu saya rasa Sarawak memerlukan macam kita ada bas seperti ini untuk kita ke tempat-tempat yang tidak mudah dari segi pedalaman, mudah dari segi accessibility. Jadi kita turun ke padang, kita turun kepada masyarakat untuk membawa perkhidmatan ini. Ya. Laporan selanjutnya, Bintulu terus menyaksikan perubahan dari pelbagai aspek sejak tahun 1979, terutamanya dalam sektor perindustrian. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, kawasan Samalaju khususnya kini menjadi antara pusat perindustrian terpenting di wilayah tengah Sarawak. Jelasnya, semua ini merupakan hasil kepimpinan bijak Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang sentiasa komited dalam memajukan sektor perindustrian di negeri ini, khususnya bagi kawasan Samalaju yang merupakan nadi perindustrian utama Sarawak. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan projek paritan bekalan air bersih Rumah Sibat di Batu 29, Jalan Bintulu Miri pada Sabtu. Adun Samalaju itu menegaskan selaras dengan pembangunan sektor perindustrian di situ, golongan ibu bapa harus memastikan anak-anak mereka terus mendapat akses kepada pendidikan terbaik bagi memudahkan mereka bersaing di pasaran kerja pada masa depan. Beliau mengulas lanjut, kesedaran mengenai kepentingan pendidikan perlu ditekankan kerana hanya pendidikan sahaja yang mampu menjamin kehidupan masing-masing. Di Serian pula, Kerajaan Sarawak melalui Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR terus komited membantu pembinaan baharu rumah ibadat terutamanya bagi konstitusi Kedup. Pada kali ini, seramai 13 penerima telah mendapat dana berjumlah 1.35 juta ringgit daripada UNIFOR di mana penyerahan cek kepada setiap penerima telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Adun Kedup Martin Ben pada Sabtu. Martin memberitahu walaupun jumlah yang diterima adalah kurang daripada dana yang dipohon, namun ia dapat membantu dalam pelaksanaan projek-projek yang bakal dijalankan. Justru beliau berharap agar laporan kemajuan projek rumah ibadat masing-masing dibuat mengikut jadual, manakala setiap pembelanjaan mesti direkodkan agar beliau dapat memantau dan memberi nasihat berkenaan projek-projek tersebut. Sementara itu, pengerusi Gereja Seventh-day Adventist Tani Saleng meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Adun Kedup dan UNIFOR kerana harapan membina baharu Dewan Gereja tersebut kini dapat ditunaikan. Paparan berikutnya, seramai 66 petinju Muay Thai remaja mengambil bahagian dalam cabaran Muay Thai Semarahan 2023 yang diadakan di Medan Salera Nasi Abe, Kota Semarahan pada Sabtu. Mencuri tumpuan kejayaan atlet bayangan Sukma Sarawak Muhammad Hasbullah Mut apabila muncul juara dalam pertembungan pro. Ia selepas anak jati Sarung Jaya berusia 19 tahun yang mewakili klub Phoenix Meranik Semarahan itu menumpaskan pencabarnya yang juga jagoh remaja Sarawak Texas Jeremy Law 14 tahun dari klub SS Fighters dalam kategori 51 ke 54 kg. Terdahulu, rakan sekelab Texas Jeremy Muhammad Izzat Zulfakar Hazdrid berjaya menundukkan Muhammad Syamir Farizan dari klub Kenyalang Muay Thai dalam satu lagi aksi pro melibatkan kategori 60 ke 63 kg. Sementara itu, dua bout semi-pro juga tidak kurang menariknya menyaksikan petinju legasi Muay Thai Ayu Arash Akasha Azmi menang ke atas Abdul Hakim Anik Baharom Phoenix Meranik dalam kategori 45 ke 48 kg. Manakala satu lagi aksi semi-pro dimenangi petinju Sting Muay Thai Muhammad Nurizman Abdullah yang menewaskan Muhammad Azrael Saifullah Abdullah legasi Muay Thai dalam kategori 57-60 kg. Dalam sebelah petangnya berlangsung beberapa perlawanan Muay sport lelaki dan perempuan dalam pelbagai kategori berat. Senarai pemenangnya adalah seperti tertera.
Edisi kedua cabaran tersebut dianjurkan oleh Persatuan Muatai Negeri Sarawak PMNS dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Jabatan Belia dan Sukan Sarawak, Perbadanan Sukan Sarawak, Persatuan Muatai Semarahan dan Medan Selera Nasi Abe. Menurut Presiden PMNS Jumaat Ibrahim, pihak persatuan akan sentiasa berusaha memajukan sukan muatai di Sarawak dan terus berusaha mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan tempur ini agar anak-anak tempatan dapat menempah nama di kejohanan peringkat negeri mahupun negara. Katanya usaha Persatuan Muatai Semarahan mengadakan kejohanan Muatai Challenge ini amatlah dibanggakan kerana ia segulai sejalai dengan perancangan PMNS untuk mencari bakat-bakat baru dalam sukan Muatai sebagai pelapis dan juga persediaan Tamasya Sukma pada 2024 di mana Sarawak telah dipilih menjadi tuan rumah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan kemeriahan Majlis Penangguhan Pesta Daro 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Pekan Daro pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.